Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah untuk video kali ini kami akan membentangkan tajuk aplikasi semasa tawarruk dalam akaun simpanan. Pada era kemajuan ini, banyak cara untuk seseorang mengembangkan duit mereka melalui produk-produk yang ditawarkan oleh institusi perbankan Malaysia. Produk-produk bank yang ditawarkan ini meliputi produk yang berkaitan dengan pelaburan, pembiayaan dan juga deposit. Selain itu, produk yang melibatkan pelaburan, seseorang boleh mengembangkan duit mereka melalui produk deposit. Melalui penyimpanan duit di akaun simpanan, maka kita dapat gunakan perkhidmatan produk deposit yang ditawarkan di bank-bank tertentu. Seterusnya, kita bergerak kepada konsep tawarruk munazam yang mana telah digunakan di institusi perbankan Malaysia. Tawarruk munazam ialah transaksi apabila penjual membuat segala aturan untuk mendapatkan tunai bagi mutawarik, iaitu pihak yang mahukan tunai, dengan menjual komoditi kepadanya secara bertangguh, kemudian menjual semula komoditi tersebut bagi pihak mutawarik. Tawarruk munazam kini diaplikasikan secara menyeluruh dalam sistem perbankan Islam di Malaysia. Konsep tawarruk munazam ini mempunyai pandangan ulama yang menerima dan tidak menerima. Bagi golongan yang menerima, iaitu Syekh Nizam Ya'qubi berkata bahawa sekiranya segala peraturan dilaksanakan dengan betul, bai'at tawarruk adalah kaedah dan mekanisme yang berguna boleh diaplikasikan. Manakala menurut Majlis Penasihat Syariah BNM, iaitu Bank Negara Malaysia, memutuskan dalam mesyuarat yang ke-51 bahawa produk pembiayaan yang berkonsepkan tawarruk adalah dibenarkan. Seterusnya, Dr. Aznan Hassan yang mana merupakan pakar syariah mengatakan bahawa amalan transaksi al-bai' al-tawarruk ini perlu diteruskan, namun begitu pelaksanaannya perlu diperkemaskan dan diperketatkan. Manakala golongan yang menolak tawarruk munazam ialah Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahawa bai' at-tawarruk secara terancang tersebut mengandungi unsur riba dan kontrak bai' at-tawarruk yang dilakukan adalah satu helah yang boleh membawa kepada suatu bentuk larangan. Seterusnya, Prof. Abdul Aziz Al-Khayyat, hujah beliau adalah sama seperti golongan yang tidak membenarkan tawarruk yang lain dan menambah bahawa terdapat pada transaksi tersebut terdapat keraguan yang membawa kepada riba. Dan yang seterusnya iaitu Majma' Al-Fiqh Al-Islami berpendapat bahawa bai' at-tawarruk adalah mirip dan mempunyai persamaan dengan amalan bai' al-inah. Seterusnya kita bergerak kepada pembahagian akaun simpanan. Akaun simpanan terbagi kepada dua kategori, iaitu tetap dan biasa. Dalam akaun simpanan tetap, faedah akan dibayar pada penghujung tempoh pelaburan sahaja. Manakala bagi akaun simpanan biasa, faedah akan dikira setiap hari dan selalunya akan dibayar di hujung setiap bulan. Seterusnya, kadar faedah yang tinggi bagi akaun simpanan tetap, manakala kadar faedah yang rendah bagi akaun simpanan biasa. Selain itu, dalam akaun simpanan tetap, transaksi pengeluaran boleh berlaku selepas tamat tempoh penyimpanan sahaja. Manakala akaun simpanan biasa, transaksi pengeluaran boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Dan yang terakhir sekali, untuk akaun simpanan tetap ditentukan oleh persetujuan bersama antara pelabur dengan pihak bank untuk menyimpan dalam jangka masa yang tertentu. Aplikasi tawarruk dalam akaun simpanan tetap. Konsep syariah yang dipakai bagi produk simpanan deposit tetap dalam akaun simpanan tetap pelanggan adalah menggunakan konsep tawarruk yang merujuk kepada transaksi jual beli komoditi sebagai aset mendasar dengan harga tangguh secara murabahah, iaitu akad jual beli dengan pendedahan harga kos dan margin keuntungan, dan menjualnya kepada pihak ketiga bagi mendapatkan wang tunai. Konsep tawarruk ini juga melibatkan kontrak wakalah, iaitu perwakilan, dengan menggunakan pakai struktur dual agensi yang merangkumi yang pertama, pelantikan bank sebagai wakil pelanggan untuk menyempurnakan pembelian komoditi secara murabahah daripada bank, dan yang kedua, pelantikan bank sebagai wakil pelanggan untuk menjual komoditi kepada pihak ketiga. Berikut merupakan bank yang menawarkan produk deposit fixed I, iaitu MyBank, CIMB Bank, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Afin Bank, Bank Islam Malaysia Berhad dan lain-lain. Aplikasi tawarruk dalam simpanan tetap di Bank Muamalat. Akaun berjangka tetap I, ABTI, adalah salah satu produk deposit yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Ia telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah Bank Muamalat pada mesyuarat khasnya yang kelima bagi tahun 2012 pada tanggal 6 Disember 2012. Akaun tetap berjangka ini adalah salah satu akaun deposit di mana deposit pelanggan akan disimpan dalam akaun bank bagi tempoh yang telah ditetapkan dan boleh dikeluarkan dalam satu tempoh yang telah ditetapkan dalam kontrak. Berikutnya, bagaimana tawarruk diaplikasikan.
Yang pertama, pihak pelanggan akan meletakkan sejumlah wang deposit di mana wang tersebut akan digunakan untuk membeli komoditi yang telah dijelaskan secara terperinci. Kemudian, setelah memiliki komoditi tersebut, pelanggan akan menjual komoditi tersebut kepada pihak bank pada harga jualan. Berikutnya, perbezaan harga di antara harga jualan dan harga belian tersebut adalah keuntungan kepada pihak pelanggan. Pelanggan pula berpeluang untuk mendapatkan keuntungan secara tetap dan diberi pilihan untuk mendapatkannya secara bulanan, suku tahunan, setengah tahunan, tahunan ataupun ketiga matang. Dan kebiasaannya, deposit berjangka adalah deposit jangka masa pendek di mana tempoh matang minimumnya adalah sekitar 1 bulan dan tempoh matang maksimumnya adalah sekitar 1 atau 2 tahun. Secara asasnya, struktur deposit berasaskan konsep tawaruk telah diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah BNM dan berikut merupakan modus operandi bagi produk akaun berjangka tetap yang menggunakan konsep tawaruk di bank muamalat. Langkah pertama, pelanggan membeli komoditi melalui bank sebagai wakil dengan bayaran tunai dari pedagang komoditi satu. Kemudian, bank bagi pihak pelanggan membayar tunai kepada pedagang komoditi satu yang bersamaan dengan jumlah deposit pelanggan. Langkah yang kedua, pelanggan menjual komoditi kepada bank pada harga kos dicampur dengan untung secara pembayaran bertangguh. Kemudian, bank membayar harga jualan murabahah kepada pelanggan secara pembayaran tertangguh berdasarkan tempoh dan struktur pembayaran tertentu. Dan langkah ketiga, bank menjual komoditi secara tunai kepada pedagang komoditi 2 dan pedagang komoditi 2 membayar kepada bank secara tunai. Secara kesimpulan, sebagai seorang Muslim, simpanan tetap adalah antara alternatif terbaik yang ada di pasaran untuk kita melakukan pelaburan. Pengguna Islam patut mengambil produk simpanan dan pelaburan jenis ini kerana ia adalah cara membuat pelaburan atau simpanan tetap secara lebih bijak dan selamat. Produk deposit berasaskan simpanan tetap berjangka dalam sistem perbankan Islam ini menyediakan konsep patuh syariah, iaitu penggunaan tawaruk dalam produk. Sememangnya, produk yang patuh syariah ini patut digunakan oleh seluruh umat Islam supaya dapat mengukuhkan ekonomi masing-masing.